Assalamualaikum semua. Hari ni kami daripada kumpulan 6 nak pergi ke satu tempat. Dah ke mana kita sebenarnya ni? Mai ikut kami. Boleh pula ada lembu kat tengah jalan. Macam jauh pula ya destinasi kita nak pergi ni. Belok kiri, belok kanan. Sampai pun. Inilah kedai Kak Cik. Okay, hari ni kita akan ke kedai Kak Cik untuk menemu ramah beliau dan menanyakan beberapa soalan. Jom. Inilah suasana kedai yang kami kunjungi. Tapi mula-mula kenalah perkenal nasi dengan ayam goreng kunyit dia dulu. Memang sur. Tengok tu, air kami pun dah sampai. Ini suami Kak Cik. Beliau tolong-tolong juga dekat kedai. Apa lagi, makanan pun dah sampai. Mailah berkenal sekali. Tu macam yang Kak Cik pergi bayar zakat di tempat dia. Nanti mereka kira sendiri dah. Macam mereka anggaran juga bagi kat Kak Cik. Kak Cik kena bayar macam mana. Kami memang bayar lah. Kan. Tak bayar kita nego dah. Tak bagi kan. Kak Cik buat kenduri. Buat kenduri pun boleh. Dia kata kita niat bayar zakat kita berniaga. Dia banyak cara. Dia bukan tak sepertinya kena jabat dia. Niat dah hati dia kata kita nak buat kenduri ni untuk bayar zakat niaga. Macam tu lah. Habis tu kan selama ada banyak berapa? Setahun kadang-kadang turis. Tu hari itu tu lepas kan. Masa tu pun orang tak kuat COVID apa kan. Tak cik bayar macam dengan 1,000 lebih tu lah. Kadang-kadang ada buka nak tutup kedai. Persaraan agak-agak Cik macam bila nak bersara. Kalau ikut tu hubung Kak Cik 52 tahun lagi memang tak nak nego dah. Nak bagi kat anak-anak lah pergi dia buat kan. Kak Cik memang tak buat lah. Sudah nyawa. Macam tu lah. Macam kemalangan ke. Macam tu. Boleh lah kan. Bahaya juga kan. Buku jari ke apa. Sebab dulu saya intern dekat Peso. Kalau dulu kan macam majikan macam Kak Cik ni buat tu. Betul. Yang sekarang ni yang kat Peso ada untuk business. Selama ni kita bayar untuk. Betul. Kita tu. Yang tu pun ada juga. Adalah sebab kalau yang kerajaan. Yalah, belah. Alhamdulillah, selesai juga aktiviti kita hari ini. Makan dah, temu bual dah, perut pun dah kenyang. Mailah kita pulang dulu no. Sampai sini sahaja vlog kita kali ini. Jumpa lagi di lain masa. Seterusnya, mari kita lihat rumusan daripada temu bual ini di sebelah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan berkongsi hasil temu ramah bersama Kak Ashakila atau lebih dikenali sebagai Kak Cik. Kak Cik telah membuka kedai makan selama 10 tahun di Florida Bukit Tangga. Beliau menyediakan menu-menu masakan panas dan juga terkenal dengan nasi ayam. Pekerja-pekerja di kedainya terdiri daripada ahli keluarganya sendiri. Jadi, kami akan terangkan tentang pengetahuan Kak Cik dalam pelan persaraan, pembayaran zakat dan juga pembayaran cukai. Kak Cik beritahu yang dia akan bersara lagi 2 tahun iaitu pada umur 50 tahun kerana tahun ini umurnya adalah 48 tahun. Jadi kami pun bertanya sama ada beliau ada mengambil apa-apa pelan persaraan atau tidak selama beliau berniaga. Tapi sayangnya Kak Cik tak ambil apa-apa pelan persaraan sepanjang dia berniaga. Antara pelan persaraan yang kami cadangkan kepada Kak Cik adalah KWSP. KWSP merupakan kumpulan wang simpanan pekerja yang bermaksud dana persaraan utama di Malaysia yang membantu ahli-ahlinya mencapai persaraan yang selesa. Dekat sini bermaksud Kak Cik akan hidup dengan lebih selesa selepas persaraan dengan hanya menggunakan simpanan KWSP. KWSP mempunyai visi untuk membantu ahli mencapai masa depan yang baik dan melindungi simpanan ahli.
Antara kelebihan caruman KWSP yang pertama adalah untuk pekerja, di mana simpanan yang stabil yang bukan hanya bergantung kepada simpanan gaji semata-mata tapi juga disumbangkan oleh majikan. Di sini adalah kelebihan caruman KWSP yang bermaksud pekerja bukan hanya carum untuk dirinya sendiri tapi juga dicarum oleh majikan untuk simpanan pencen. Bukan itu sahaja, dividen yang dijamin oleh kerajaan dan berada pada paras yang sihat iaitu 5 hingga 6% setahun. Walaupun kadar tersebut rendah bunyinya, perlu diingat bahawa sekitar 1 dekad ini kadar tersebut berada pada paras yang sihat iaitu purata 5 hingga 6% setahun. Ini bermaksud jika kita hanya menyimpan simpanan gaji semata-mata, ia tidak akan bertambah dari segi dividen dan faedah. Tapi jika kita mencarum dalam KWSP, kita akan dapat lebih daripada apa yang kita simpan. Jadi itulah setakat ini cadangan yang kita berikan kepada Kak Cik kerana Kak Cik belum buat apa-apa pelan persaraan selama dia berniaga. Tetapi apa yang bagusnya, Kak Cik ada ambil insurans untuk pekerja-pekerjanya dari segi insurans nyawa ataupun kecacatan dan juga yang melibatkan kesakitan ataupun melibatkan nyawa pekerja beliau. Jadi itu sahaja untuk pelan persaraan yang kita cadangkan kepada Kak Cik. Jadi bagaimana pula dengan pembayaran zakat oleh Kak Cik? Terima kasih Wani. Seterusnya saya akan beri ringkasan untuk penilaian zakat pula. Alhamdulillah, masa kami temu ramah Kak Cik cakap yang dia memang bayar zakat setiap tahun. Dan untuk cara pembayaran zakat pula, Kak Cik akan pergi pejabat zakat Kedah untuk mereka bantu buat penilaian dan buat pengiraan untuk berapa jumlah yang Kak Cik akan bayar. Sebab Kak Cik ada cakap yang dia tak tahu cara pengiraan zakat dengan betul. Jadi dengan pergi pejabat zakat, mereka akan bantu untuk kirakan zakat berdasarkan info yang Kak Cik bagi. Sebabnya Kak Cik ni tak ada simpan rekod perniagaan harian dan Kak Cik bagi anggaran lah untuk untung dan perbelanjaan harian yang digunakan. Dan kami juga ada tanya berapa jumlah zakat yang selalu Kak Cik bayar, dan Kak Cik cakap yang tahun sebelum ni ada bayar dalam 1,000 lebih untuk setahun. Selain tu, untuk pengiraan zakat secara kasar yang kami buat berdasarkan info untung dan perbelanjaan yang Kak Cik beritahu, memang dapat sekitar amal RM1,400 untuk zakat perniagaan tahun 2022. Jadi betul lah kata Kak Cik yang sebelum ni dia ada bayar amal sekitar RM1,000 untuk zakat perniagaan sebelum ni. Dan pengiraan zakat yang kami buat adalah berdasarkan nisab tahun 2022. Dan seperti yang kita tahu, tidak semua orang mempunyai tahap kesedaran dan pendedahan yang sama terhadap maklumat pembayaran zakat. Dan biasanya orang ramai tahu tentang zakat fitrah kerana ia sering diingatkan pada bulan Ramadan dan Syawal. Malangnya kesedaran tentang zakat ni, khususnya zakat perniagaan, masih lagi di tahap yang rendah. Jadi itu saja untuk penilaian zakat yang kami dapat daripada perniagaan Kak Cik. Tapi macam mana pula dengan penilaian cukai yang kita dapat daripada projek ni? Syaika boleh kongsikan? Wow, nampaknya Kak Cik punya pengetahuan tentang zakat perniagaan sangat baik ya. Untuk percukaian pula, nampaknya Kak Cik tak pernah bayar cukai. Mungkin sebab baginya sebagai Muslim, cukup hanya dengan membuat pembayaran zakat. Tapi sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, kita juga perlu membayar cukai. Ketika temu ramah bersama Kak Cik, kami menjelaskan sedikit tentang cukai dan menerangkan bahawa dengan membayar zakat, ia merupakan rebat dalam pembayaran cukai di mana ia akan mengurangkan lagi jumlah pembayaran cukai yang akan dikenakan kepadanya. Sebenarnya kan, sangat penting tau untuk kita membuat perancangan untuk pembayaran cukai tahunan ni. Sebabnya, kita boleh memanfaatkan pemotongan, pengecualian, allowance dan rebat yang dibenarkan secara sah sehingga mendapatkan jumlah pembayaran cukai yang paling sedikit. Menarik kan bunyinya? Jadi, untuk kes Kak Cik ni, berdasarkan penyata pendapatan, dia perlu membayar kira-kira dalam RM1,000 jugalah untuk cukai perniagaan ni. Macam banyak kan walaupun dah tolak rebat zakat sebanyak RM1,000. Sebab inilah pentingnya untuk kita membuat perancangan. Jadi, kami menasihati Kak Cik untuk mula mencarum KWSP, menyimpan resit sumbangan yang telah dibuat sepanjang tahun dan juga resit perbelanjaan gaya hidup seperti pembelian alatan elektronik untuk dirinya atau anaknya. Semua ni sangat penting tau sebab boleh mengurangkan lagi pembayaran cukai yang akan dikenakan kepada Kak Cik. Rasanya tu je tentang perancangan cukai bersama Kak Cik. Apa pula pendapat Kila untuk keseluruhan projek ini? Terima kasih Nat, Syaika dan Wani atas perkongsiannya.
Maka, apa yang kami dapat simpulkan melalui temu bual kami bersama Kak Cik, kami dapat memahami tahap pengetahuan tentang zakat, cukai dan pelan persaraan. Justru, kami juga dapat mengenal pasti beberapa cara untuk membantu Kak Cik meningkatkan pendapatan dan potensi untuk diperbaiki. Dengan memberikannya pandangan, cadangan dan sokongan yang berharga, matlamat kami adalah untuk membantu Kak Cik dalam meningkatkan mutu perkhidmatan dan keuntungan perniagaan restorannya di Kampung Felda, Bukit Tangga. Secara keseluruhannya, kedai Kak Cik sangat berkembang maju sebagai restoran yang mesra keluarga, hidangannya yang lazat, layanan mesra yang diberikan dan pasukan yang berdedikasi bersatu untuk mencipta pengalaman menjamu selera yang tidak dapat dilupakan oleh pelanggan. Kisah Kak Cik mencontohkan semangat cekal, komitmennya terhadap kewajipan agama iaitu dengan membayar zakat, pemahaman tentang perlindungan kewangan dan perancangan persaraan mencerminkan dedikasinya untuk memastikan masa depan yang stabil. Dengan meningkatkan kesedaran terhadap aspek-aspek penting ini, kami berhasrat untuk menggalakkan amalan perniagaan yang bertanggungjawab dan menggalakkan usahawan untuk mengutamakan pembayaran zakat, pematuhan cukai dan perancangan persaraan untuk masa depan yang lebih mampan dan makmur. Sekian sahaja daripada kami untuk anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar yang setia hingga ke penghujungnya. Tidak seperti dia yang membawa harapan dan pergi pada saat diperlukan.